Tuan-tuan mati Allah, bimbang kan anak kita tak makan. Jangan bimbang anak kita tak makan. Yang kita bimbang dia makan yang haram. Faham tak? Jangan bimbang anak kita tak ada masa depan. Jangan bimbang, semua orang ada masa depannya. Yang kita bimbang masa depannya tu gelap, tak kenal mana Islam, mana bukan Islam. Faham itu kan? Kita tak ada bimbang anak kita itu esok beli rumah tak beli rumah. Yang kita bimbang dia beli dari jalan yang haram. Itu kita bimbang. Tuan-tuan, jangan bimbang anak kita bahagia ke tak bahagia dia. Kalau dia bersyukur dia akan bahagia, dia tak bersyukur tak bahagia. Esok kat akhirat ayah pun nak tegur. Ayah pun boleh ditegur kan. Kalau tak pandang masa terbangun kita tak semayang, ayah pun dia boleh tegur. Tak ada. Jadi tuan-tuan, hari ni kita kena faham sebagai orang mukmin, ba'duhum awliya, upah itu bukan sekadar kita bantu kawan kita yang tak cukup makan. Kalau kita semayang betul, tengok kawan kita semayang yang tak betul, kita nak cakap apa? Kau ni ahli neraka ni. Macam tu je. Kalau kita ni sebagai mukmin hanya kerjanya menerakakan orang, senang kerja kita. Tuan-tuan, Nabi ajar kepada kita, kalau kita semayangnya betul, kawan kita tak semayang, kita kena ajar dia supaya semayang dia macam mana kita betul. Kalau dia tak kenal agama, kita kenal agama, kita kena dekat dengan dia, ajar dan didik dia supaya kenal agama macam mana kita kenal. Oh Ustaz, itu benda mudah je. Tak mudah tuan. Sebab apa tuan? Tuan-tuan, ada sahabat kita pergi 2 kali je tuan, kena maki 3 kali balik dah. Aku tak nak pergi dah rumah dah. Lantak kau lah masuk neraka, kau pergi pasal. Aku datang nak ajak dia pergi dia sikit, aku pula kena marah. Tuan-tuan, kita datang bawa beras 5 kilo pergi rumah dia. Dia kata, Ustaz buta ke? Tak tengok rumah saya ni ada 8 orang, mana cukup 5 kilo? Waduh, aku bagi free kena mati aku. Kita hati rasa memang aku tinggallah boleh tak datang aku ni. Tapi kita punya guru pesan dah, kita ni berdakwah dengan orang baik ke orang jahat? Faham tak? Orang kalau kenal Allah dengan tak kenal Allah, perangai dia sama tak? Tak sama. Kita jawab berdakwah dengan orang jahat. Orang jahat ni perangai dia macam mana? Kita dah bagi tu, terima kasih Ustaz. Tak ada. Minggu depan jangan lupa lah, hantar lagi. Faham kan? Kita berdakwah dengan orang yang buruk akhlak ni. Dah kalau kita tinggal dia, Ustaz kita tak boleh, kita ni kalau kawan dengan orang jahat dan dia pun terpalit jahat tu. Tuan-tuan, kalau kita fikiran ni macam tu tuan, hancur laku lah kita. Tuan-tuan, kalau jahat kawan dengan jahat, dia jadi baik tu jadi jahat kuasa 2. Dan ni saya nak fahamkan kita ni, kita dah masuk tahun 2022 ni. Kita ada tanggungjawab. Nabi sebut orang mukmin ni mesti ba'duhum awliya ubah, mesti bantu sesama kita. Orang jahat kawan dengan orang jahat, dia takkan jadi baik, dia jadi jahat kuasa 2. Pencuri kawan dengan pencuri, jadi perompak lah tu. Tapi kalau pencuri kawan dengan ustaz, tu ustaz jadi pencuri, ada 6. Tuan-tuan, saya dengan orang main judi kita kawan, ada orang pesan, Ustaz Azlan jangan kawan ni tarik judi kata. Ustaz kawan dengan dia, jadi dengan ustaz main judi. Saya kata, kau ingat aku Ustaz Cak Ayam apa? Tak, kita nak bagi tahu apa tuan, kita orang baik berkawan dengan orang jahat. Kalau kawan ni cara betul, yang jahat tinggalkan jahat dia, ambil yang baik. Saya berkawan dengan orang jahat kata judi, dan tajuk lah mana pun kita ajak dia tuan ni, bagi lah, aku bagi kau percuma dia contoh tuan ni. Mana-mana liga pergi tuan ni, pelan-pelan ni tuan, 2 tahun, masuk tahun ke-3, dah masuk tahun ke-4 dah tuan. Bini datang pun, Alhamdulillah dia kata, ni aku dah kurang sikit dah pergi judi. Sebelum ni dapat 3,000, malam tu habis. Yang saya nak tekankan apa hari ni tuan-tuan mati Allah, kita belajar rajin-rajin, ibadah banyak-banyak, kita betulkan diri kita. Bukan sekadar itu cukup berhenti kita. Kita mesti ada dalam hati kita rasa nak tolong saudara kita. Dia tinggal semayang, dia tak semayang, dia tak kenal Allah Ta'ala. Kalau kita tak dekat dengan dia, kalau kita yang baik tak nak dekat dengan dia, siapa nak dekat dengan dia? Syaitan dah confirm dah duduk belakang dia. Ini je.
pasti rapat je dengan dia. Waktu tuan-tuan mati Allah, jangan tinggalkan orang-orang yang bermaksiat, hampiri dan dekati mereka, cari jalannya. Sebab tu dalam dakwah dia panggil aja, dia panggil metodologi dakwah. Bahasa moden sikit lah tuan ni. Dakwah pun ada metod dia tuan-tuan ni. Saya tanya ada satu keluarga tuan ni, bapa mak dia kaki sabu. Kenal kan? Pening kita. Orang lain tak mau lah. Tak apalah, kita dengan kawan-kawan geng pemuda, jom kita pergi hantar pegang, hantar telur, barang dapur, tiap-tiap minggu bagi kan. Bagi tu bukan kata apa tuan, saya kata kat sahabat-sahabat kita, bergas kampit RM20 bagi, nak bina hubungan. Tak tahu itu bina hubungan. Kita tak pernah kenal dia, tak pernah tahu nama dia, tiba kita ajak di masjid, mau dia ikut, tak mau dia. Dia bagi tu, sebungkus, 2 bungkus, 3 bungkus. Ada kawan kita, rugi kita kalau bagi beras kat dia. Tuan-tuan, kita kalau nak berdakwah, kepala kita tak ada perkataan rugi. Siapa yang buat kerja dakwah tapi dalam mulutnya dia keluar perkataan rugi, itu tak baca Quran tu. Faham tak? Dalam dakwah ni ada satu je, untung. Rugi tak ada. Sebab Allah Ta'ala sebut dengan perkataan tijaratan dan tabur. Orang yang berdakwah ni, ajak orang pada kebaikan ni, dia umpama orang yang berniaga dan dia takkan rugi. Jadi tuan-tuan mati Allah, saya mengajak diri saya dan kita semua, kalau kita jumpa orang yang jahil, jangan tinggalkan dia. Ini peluang kita ni, umur kita tak panjang lah, peluang kita pun tak banyak lah. Takut yang kita bimbang apa tuan? Esok ada orang berdiri depan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tanya, aku bagi kau kekayaan, ke mana kau kaya kau bawa ke mana? Dia pun jawab kepada Allah Ta'ala, aku gunakan fisabilillah sekian. Allah Ta'ala tutup perkataan dia dengan kata apa? Pembohong. Habis. Ada orang Allah Ta'ala beri padanya ilmu. Tuan-tuan, hari ni kita ada ilmu sebab kita pandai, sebab otak kita ke? Bukan. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira, kata Allah. Aku yang beri ilmu. Dan kita yang Allah berikan ilmu ni, esok Allah Ta'ala tanya, ada yang jawab, saya gunakan ilmu ni untuk fisabilillah, tapi Allah Ta'ala tutup dengan perkataan bohong. Kau tak guna ilmu untuk fisabilillah, tapi kau guna untuk diri kau sendiri. Macam ada orang lah letak KPI dia, aku nak kumpul duit sekian, pak, supaya kaya. Dengan duit banyak ni, aku boleh pergi melancong, dia kata usaha beli sekian. Tuan-tuan, duit kita banyak tu bukan tujuan itu. Bukan untuk, kalau istilah bahasa dia, reward diri sendiri. Sudahlah tuan-tuan. Duit kita banyak, kita kumpul tu nak ke mana kan? Fisabilillah. Sebab esok Allah Ta'ala tanya tu. Jadi hari ni peluang tu ada tak tuan? Ada. Ada tak kawan kita yang tak semayang? Ustaz, kawan saya semua semayang Ustaz. Dia kawan yang pergi masjid je, pergi ke tepi jalan tak mau kawan. Ada orang kata Ustaz, Nabi kata kita ni akan dikenali oleh kawan-kawan kita. Kalau kawan kita jahat, masuk kita jahat lah tu. Ini orang mengaji hadis tapi tak pakai cikgu kan? Dia baca faham sendiri. Lalu dia pun tak nak kawan dengan orang jahat. Sahabat-sahabat Nabi, orang tak sembahyang, golongan musyrik tu, dia berkawan. Tak payah kita bincang hak jauh-jauh, hak sekebun daripada kita. Ada orang sanggup tinggal anak isteri pergi masuk kampung orang asli, berkawan dengan orang asli. Daripada tak kenal agama, jadi beriman orang tu kepada agama. Tuan-tuan, kita bila faham hadis, bukan maksud Nabi. Ada Nabi sebut, tinggalkan dakwah. Tinggalkan dakwah untuk menyucikan diri kamu. Hari ni ada orang bawa pahaman apa dia, zaman fitnah dah banyak sangat. Dia kata, kita duduk dua je lah, beruzlah, selamatkan iman kita. Padahal Nabi sebut dah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu kewajipan. Oleh sebab nak selamatkan iman kita, duduk seorang-seorang, tak bunuh. Orang buat maksiat, biarkan. Salah. Nabi tak ajar gitu juga. Jadi tuan-tuan mati Allah, bila kita nak tolong, maka kita kena tahu mana betul, mana salah. Kalau kita tak tahu mana betul, mana salah, kita nak arahkan kawan kita tu ke mana. Jadi macam mana nak tahu mana betul, mana salah? Mestilah kena belajar. Kita tak boleh tentukan hukum dalam kehidupan kita ni halal haram ikut akal kita. Aku rasa haram, pakai rasa juga. Kan ada orang jenis gitu. Ustaz, saya rasa haram ni, mana yang haram ni?
Macam orang buat apa, tuan mati Allah pinjam buku kan ni. Kalau kat sekolah kan ni pinjam buku, aku rasa boleh ni pakai rasa. Ni mungkin tempat tuan saya tak pasti lah tuan ni. Kalau tempat sekolah saya pernah berlaku tuan ni. Pinjam buku, bila lewat sehari bayar 5 kupang. Benda tu dah berjalan 20 tahun lah tuan. Kebetulan saya duduk dalam meeting tu semua beritahu lah. Saya kata saya ada benda lah kata ni. Nak buat penambahbaikan. Dan benda ni bukan main-main saya kata. Saya tengok sistem kat sekolah tu, pinjaman buku, pinjam lewat 1 hari bayar 5%. Tujuannya untuk mendidik orang yang meminjam supaya pulang ikut waktu. Jadi kita kenakan denda. Tuan-tuan, Islam ni ada kaedah. Nak menentukan baik, buruk, dia ada kaedah. Bukan pakai akal-akal kita je. Islam ada kaedah, tidak boleh tolak mudarat dengan mudarat. Nak didik rakyat jadi baik, contohnya bukan Malaysia, Zimbabwe pun contohnya. Ramai sangat negara ni yang berzina tu ni. Jadi dia kata nak mengawal tu, kita buat satu rumah pelacuran khas, bagi lesen. Akhirnya masyarakat kenal, ada lesen halal, tak ada lesen haram. Betul tak? Tuan-tuan, tadi pergi duduk yang dinding mancing tu tak? Semua bawa keluar ni nombor. Yang paling dahsyat ni tuan, saya beli kat kedai ada lesen saya. Ya, tuan faham? Beli kedai lesen. Dia kata boleh lah, masalahnya ada lesen. Satu lagi, tu beli tak ada lesen, tak boleh. Hancur lembu kita. Jadi tuan-tuan mati Allah, betul dan salah itu ada kaedahnya, ada caranya, ada sebab hukumnya mana nak diambil. Maka hari ini saya ajak kita dah tahun 2022 ni, janganlah tinggal majlis ilmu. Kita nak ajak orang perkara-perkara yang betul, kena betul juga apa yang kita ajak tu. Jangan sampai kita tersalah ajak pula. Dah jelas dah. Kalau orang pinjam buku, contoh siapa yang boleh pinjam, kawan tu lewat, kita kenakan sehari 5 kupang ke RM1 ke, itu dipanggil riba qardul al-jahiliyah. Salah satu daripada 4 cabang dosa-dosa riba. Waktu saya terang tu, saya kata saya minta 10 minit, terang semua tengok. Ada seorang guru dia apa, Ustaz, sebagian besar duit kami Ustaz, duit tu lah. Saya kata halal, haram tu haram. Macam mana kita nak ajak anak murid kita kenal Allah Ta'ala dalam keadaan kita buat perkara yang mengundang peperangan kepada Allah? Contohnya. Jadi hari ini ada orang diajak benda tu nampak baik, tapi sebenarnya tak baik. Jomlah kita pergi bersukan. Naik basikal ni boleh menguatkan otot dan jantung kita. Bersukan. Yang perempuan macam tak pakai baju. Faham kan? Saya rasa kat sini alim-alim Melaka ni tak pernah nampak aku kan. Aku pergi kan, right kan, dia panggil right charity apa, right untuk kebajikan. Nama baik dah kan, dia pergi-pergi jahanam kata. Tak jadi apa kan. Saya pun sebut kawan-kawan kita, jom kita buat yang betul pula, right charity. Macam mana yang betul-betul right, diterima pada syarak tu. Jangan kita tak kenal mana betul, mana salah. Bila kita tak kenal, kita tak ada ilmu. Tuan-tuan, siapa orang yang kena tipu? Bukan tak ada ilmu. Orang ada ilmu, susah nak kena tipu. Hari ni penipu banyak tuan. Berlampak-lampak penipu. Kalau kat telefon tu, saya dah pegawai daripada LCDN. Nampak awak ni ada ni. Tengok nombor telefon biasa ni pun bohong mati-matikan. Kita tak pernah ada hutang. Tiba-tiba bank telefon ada hutang, tunggak ni sikit. Nipu banyak tuan. Banyak. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ni saya sebutkan khususnya anak muda. Hak bayi-bayi saya mungkin tuan, kalau ajak pergi usrah pahit tuan, buka kitab pahit tuan. Kadang-kadang duduk tanya tu, Ustaz, saya orang kata sembahyang, saya sembahyang dah hari-hari Ustaz, tapi saya sedang macam tak ada apa-apa je. Masa saya tak sembahyang, saya sembahyang macam sama je. Dia bebel panjang tuan. Ya, saya campur orang macam-macam kan, bebel panjang, gini saya dengar je. Habis dia cakap, boleh saya cakap, saya tanya 2 soalan je. Boleh jawab 2 soalan ni, dapatlah jawapan tu. Saya tanya dia, rukun sembahyang berapa? Menang meniki. Dia kata 16 kot. Saya tanya kat mulut, syarat sah sembahyang berapa?
Dia fikir-fikir 12 kot. Saya kata kalau rukuk sembahyang muka tak tahu berapa, memang sembahyang rasa kosong. Faham tak? Rasa kosong. Tu yang rasa macam sembahyang tak sembahyang sama je. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, majlis-majlis ilmu itu banyak kan. Surau-surau khususnya kan, masjid-masjid itu kan. Kalau nak dikatakan anak muda sudah datang surau payah kan. Anak muda hari ni saya juga sebut tuan, dah tak heran dengan masjid dengan surau. Lagi zaman-zaman PKP ni macam-macam alasan dia. Pada saat semua masjid dah penuh pasal penjarakan sosial. Orang muda banyak kan. Sampai kalau kat tempat saya ni, dia buka wifi percuma. Siapa anak muda yang tak ada internet, main datang masjid, wifi percuma. Berderet kat belakang guna telefon masing-masing tu ni. Pak Haji tu aku geram main tengok budak main telefon ni. Sabar mati, sabar. Kita nak dakwah ni pelan-pelan. Kita buka, rugi rasa buka wifi ni, bayar sampai 100 lebih ni. Bila budak ni pakai buat main game ni. Sabar kata. Bagi dia datang masjid dulu. Faham tadi orang lama kadang-kadang lain tuan-tuan jaga dia tengok orang muda ni geram macam ni. Tapi nak cerita apa tuan-tuan mati Allah, ada orang letakkan dengan masjid dengan surau ni. Lepas tu macam mana kita nak kerja? Maka tadi sebutkan tuan-tuan ni, kita masuk tahun 2022 dah. Dan kita tahu dah Allah Ta'ala ciptakan kita sebagai hamba dia. Dan Allah Ta'ala letakkan kepada kita tanggungjawab tolong menolong sama mukmin, ajak kebaikan juga kemungkaran. Kita nak kena kenal yang baik tu apa, nak kena kenal mungkar tu apa. Selepas kita dah kenal tu apa kita kena buat tuan-tuan? Berdakwah. Bila kita nak berdakwah tuan-tuan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang saya nak tekankan pada malam ni apa tuan-tuan? Nak berdakwah tu ada kaedah dia. Jangan belojo, jangan kelam kabut kan. Saya sebenarnya ada grup memanah kalau dekat sana kan. Sini mudah-mudahan akan datang ada orang kan. Tapi grup saya memanah kan ni campur macam-macam kan. Dulu ketat-ketat pun manah juga kan. Sampai ngaku aku pun kena sekali. Apa ustaz ni kata manah sunnah apa tu ketat-ketat tu. Ni punah ranah ni. Ustaz pun lama ni. Oh kena aku riak dengan kita. Hari ni kita tak tahu sabar kan. Lepas 3 tahun dah kan, nak masuk dalam 4 tahun ni, Ustaz dah lapuh pakaian ni, jadi tak payah kita ketat dah. Itu yang nak sebutkan pada tuan-tuan dah. Dakwah tu dia ada kaedah dia, bukan main sembrono dia, tak ada kaedah dia. Pelan-pelan dan satu-satu dan cakap pelan-pelan kan. Ustaz kita kena tegas ni, ya kita kena tegas kan, tapi bukan bermaksud keras. Tegas dan keras tu beza. Allah Ta'ala sebut jelas kan, kalau contoh dalam dakwah ni kan, saya contoh sikit kan. Sebab ada orang hari ni dia nak berdakwah, semangat bagus dah, tapi cara tak ada. Allah ingatkan pada kita, walaupun tafazzal ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Kalau kita keras, nanti dia jauh dengan kita. Sebab dalam dakwah ni hal nombor 1 sekali Nabi tekankan supaya dekati dia. Tuan-tuan, jahat-jahatnya kita hari ni, Fir'aun lagi jahat kan. Jahatnya kawan kita tak semayang tu, dia pernah kata ada Tuhan. Tak benar. Tapi Fir'aun, Allah tambah rakam dalam Quran, ana rabbukumul a'la. Sebagian ulama tadi ada yang macam berlawak lah kata, ketika mana Fir'aun kata dia Tuhan, terkencing oleh Iblis. Iblis kata, kata Aun padu kau nak aku jahat-jahat tak nak ngaku Tuhan, kau ngaku Tuhan. Samsing Fir'aun kan. Tak ada Fir'aun macam tu pun kata Allah dalam Quran. Apa dia? Allah perintahkan, idhab ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah perintah pergi ke Fir'aun tu, gunakan perkataan paling lembut, baik sekali. Supaya mana? Dia ingat. Kita kena tak faham, tegas, keras, beza. Tegas itu tetap halal, haram. Tapi sampai pelan-pelan, cakap tetap cakap. Sambil-sambil makan ni, jom aku belanja makan. Dah main syak belum ni? Sekejap lagi main syak. Okey, betul, main syak tu wajib tu. Kita tak cakap ada lagi ni. Kita ajak main syak main sini. Contoh. Ini perkara yang kita jangan tinggalkan. Tuan-tuan nampak perkara ni mudah atau susah?
Payah kan? Payah. Ujiannya macam-macam. Kena maki. Ajak orang buat baik, kena maki. Masuk akal tak kan? Ajak orang buat jahat, kena maki. Masuk akal kan? Ajak buat baik, kena maki. Diamkan, tahan. Dan tuan-tuan, bila kita nak buat kerja baik ni tuan-tuan, ni 2022 ni saya bagi tahu tuan, nak buat kerja dakwah ni jangan buat seorang-seorang. Seorang-seorang memang kena mati 10 kali, tinggal kita. Biar kita buat berjemaah. Faham tak ni? Berjemaah. Kena duduk dengan kawan-kawan. Time kita lemah, kawan kita ingatkan kita. Time kita malas, kita tengok kawan kita. Tak jadi aku malas. Time kita rasa malas, dia nak pergi usaha malas, semua malas. Tengok kawan kita. Kita dengan surau tu 2 kilometer, hak kawan kita 18 kilometer sampai. Aku takkan tak sampai. Faham tak ni? Ada faedah jemaah. Dia akan saling menguatkan. Kerana mana? Orang yang nak buat kerja Nabi, kalau dia tidak duduk bersama jemaah, syaitan akan cepat dapat tangkap dia. Macam ni nak tahu syaitan tangkap tak tangkap kita? Kita meninggalkan dakwah. Syaitan akan datang kepada kita jalan mana pun dia akan datang. Tujuannya satu sahaja, dia nak supaya umat Islam meninggalkan jihad, meninggalkan dakwah. Dia sibukkan kita macam-macam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dah duduk dalam jemaah, kan kita campur dengan orang. Faham tak ni? Macam-macam tak akalnya tuan. Lain-lain tuan. Yang kita tengok sama sekalipun, tapi fahamnya tak sama. Contoh kan guru saya berkata lain. Tengok daripada depan nampak, oh ni petak besar ni. Daripada tepi kecil panjang. Daripada bawah kecil pendek pula. Betul ni. Pusing depan, woi berkilat ni. Benda yang sama je, tapi fahamnya tak sama. Jadi saya mengajak tuan-tuan, kita dah nak niat baik tadi dah nak berdakwah. Kita dah duduk dah dalam jemaah tu. Kita juga kena fahami adab-adab dalam berjemaah. Supaya apa tuan-tuan? Yang asalnya tadi tujuannya jemaah yang kita buat itu untuk apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu tidak terbalik. Jadi mana? Jemaah yang saling bergaduh. Faham tak ni? Berlaku tak tuan-tuan? A gaduh dengan B. Aku lagi baik daripada B. B kata aku lagi baik daripada A. Akhirnya umat Islam yang sepatutnya bersatu pecah. Tujuan tadi mula-mula bagus dah. Buat jemaah ni tujuannya mana? Nak buat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tapi sebab tak faham adabnya, tak ada ilmu berjemaah ni, akhirnya gaduh. Tumbuh. Hari ni gaduh tuan. Tangan kat sini ke kat bawah. Boleh baca talqin ke tak boleh baca talqin. Boleh baca zikir tak ada zikir. Boleh zikir Allah ke tak ada zikir Allah. Pandang ni apa benda. Duk gaduh kawan kita, kau ni baca Yasin malam Jumaat ni kata bid'ah kau tu buat. Orang pergi disko tu lagi baik daripada kau. Kena gitu tu. Saya kata datang mana pula ni. Saya tak tahu maksudnya ada Pak Wahab mengamal aku kan. Tapi saya nak beritahu kan, yang kat luar sana jangan baca Yasin malam Jumaat. Dan baca Quran pun tak reti. Tak payah kita kejar yang baca Yasin malam Jumaat ni. Kau kejar yang dalam pokok tu, yang bawah pokok sawit tu, dia tengah fly. Kejar tu ajar dia. Mana betul, mana salah. Faham tak ni? Kerja kita banyak lagi besar nak gaduh benda kecil. Saya memang pening buat dia fikir. Apa benda yang kau gaduh berdua ni? Kadang-kadang kawan kita kadang kopi buat gaduh kan. Ustaz, dia tanya, saya nak tanya Ustaz, kalau bangun tahajud ni Ustaz, bacaan apa yang paling baik sekali, afdal? Saya dah tahu ni, nak kena ni, siap betul. Gaduh dulu Ustaz, nak tahu mana paling afdal. Saya kata bacaan dalam sembahyang tu paling afdal, ikut Nabi lah. Dia kata Nabi baca apa? Nabi baca 5 juzuk 1 rakaat. Menung terus dia. Panjang ni Ustaz. Dia kata kalau nak ambil paling afdal tu paling afdal. Diam terus dia tak. Riwayat yang ni dia ambil, riwayat ni dia ambil. Riwayat yang Nabi baca 5 juzuk tak ambil pula. Macam baca 5 juzuk. Try tengok Pak Imam baca tak payah 5 juzuk tuan. Jadi isyak dia baca 3 juzuk je. Tinggal 1 orang kat belakang ni semua balik ni Pak Imam apa ni. Dan yang paling saya gerak mengenai tuan ni dah habis saya tanya. Seminggu berkali bangun tahajud. Tak sempat dah Ustaz bulan ni. Dia bergaduh apa nak dibaca ni tapi bangunnya tidak.
Tuan-tuan mati Allah, kita di umat Islam nak bersatu payah lah. Jadi bila kita tak faham pula ada jemaah tu akhirnya memecahkan kita tu mudah. 2022 tuan-tuan lihat di media sosial umat Islam tak habis-habis kata. Faham kan? Sampai bila kita nak melihat umat ini terus berpecah. Kerana kita nampak tuan, bila kita berpecah, kita makin kuat atau makin lemah. Kita makin lemah. Orang lain akan menguasai kita dan nanti Allah. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan ini yang terakhir lah tuan-tuan mati Allah tuan. Mungkin perkongsian kita bukan yang terakhir lah tuan. Mungkin boleh datang lagi tuan. Membantu aku dekat di sini. Yang terakhir saya nak tekankan kepada kita semua apa tuan-tuan mati Allah. Kita ini masih ada peluang besar untuk mendapatkan a'zamud darajat. Semua kita kalau mati apa yang kita takut? Yang kita takut mati ke yang kita takut lepas mati tu? Takut mati kejap tuan, sakit kan. Itu lepas mati tu, itu paling takut tu. Kita nak apa dia? Orang tengok kubur kita sempit, tapi kita tengok kubur kita luas. Orang tengok kita baring seorang-seorang di dalam kubur. Orang tengok, kita yang dalam kubur tengok. Zakat kita, puasa kita, haji kita, semua tunggu nak teman kita. Orang tengok kubur kita gelap, kita tengok cerah, luas. Lalu Allah Ta'ala tinggalkan kepada kita apa dia tadi? Jihad. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, itu kata Allah, dia beriman kepada Allah, Rasulullah tanpa ada keraguan, dan dia orang-orang yang mengorbankan dirinya, hartanya pada jalan Allah. Kita letakkan KPI kita paling besar. Saya nak jadi orang paling kaya. Kayanya ke mana? Fi sabilillah. Kita nak jadi orang yang paling sihat, paling cergas, badan kita kuat. Kuat kita ke mana? Fi sabilillah. Kita jadi orang yang paling tinggi jawatan, kita kejarlah jawatan tu. Dengan jawatan tadi apa yang kita nak buat? Fi sabilillah. Biar ujungnya semua yang kita cari fi sabilillah. Bila itu yang kita kejar, tuan-tuan yakin percaya Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa yang bersungguh-sungguh nakkan perkara tersebut, Allah akan bukakan jalannya. Dan Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan orang-orang yang nak melakukan kebaikan ini. Jadi tuan-tuan kata Allah, 2022 ini peluang kita masih ada besar. Banyak di kalangan dan di sebelah-sebelah kita orang yang masih jauh dengan agama ini. Maka kita berdakwah, jangan tinggalkan mereka. Kita duduklah bersama mereka dan kita berusahalah untuk memperbaiki umat ini. Tujuan besarnya, yang paling besar sekali apa tuan-tuan? Mudah-mudahan kita dapat meninggalkan generasi kita akan datang, anak kita, cucu kita, cicit kita, orang yang kenal Islam ni. Faham tak? Yang benar Allah Ta'ala Tuhan dia. Tuan-tuan mati Allah, bimbang anak kita tak makan. Jangan bimbang anak kita tak makan, yang kita bimbang dia makan yang haram. Faham tak? Jangan bimbang anak kita tak ada masa depan. Jangan bimbang, semua orang ada masa depannya. Yang kita bimbang masa depannya itu gelap, tak kenal mana Islam, mana bukan Islam. Faham itu kan? Kita tak ada bimbang anak kita itu esok bila beli rumah tak beli rumah. Yang kita bimbang dia beli dari jalan yang haram, atau kita bimbang. Tuan-tuan, jangan bimbang anak kita bahagia ke tak bahagia dia. Kalau dia bersyukur dia akan bahagia, dia tak bersyukur tak bahagia. Dapat RM5 syukur bahagia, dapat 5 juta bersyukur bahagia. Kerana bahagia itu tidak terletak pada nilai itu, tapi terletak pada syukur tidak syukur itu. Maka kitalah yang menyambung perjuangan dan mata rantai perjuangan baginda Nabi SAW. Orang yang mampu dengan tenaganya, dengan akalnya, dengan wangnya, gerakkan. Siapa yang belum mampu, wangnya dah mampu tapi dirinya belum, usahakan supaya lepas ni diri dia dan wangnya pula. Ada yang dirinya dah mampu tapi wangnya belum mampu, usaha lagi tuan, belajarlah macam-macam teknik. Kau nak kumpul duit di mana supaya kita boleh dapat diri kita, wang kita pun sekali dua-dua. Kita tak nak salah satu, kita nak cari dua-dua. Dan tuan-tuan mati Allah,
Allah ingatkan kepada kita, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kebaikan yang kita buat hari ini kita akan dapat. Kejahatan yang kita ketam hari ini esok kita akan dapat. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Orang yang buat zalim, jangan kau pernah rasa Allah lalai terhadap kezaliman yang kita buat. Dan tuan-tuan mati Allah, di bagian akhirnya juga tuan-tuan, kita doakan dan banyak-banyak. Dan yang pertamanya kita doakan agar Allah Ta'ala segera mengangkat wabak yang melanda kita. Wabak ni tuan-tuan sangat-sangat tuan-tuan ni, dia menjadi penghalang paling besar kita nak berdakwah. Faham kan? Tak boleh nak macam dulu-dulu lah, boleh jumpa orang mana-mana boleh pergi. Tapi Covid ni pasal tak boleh, banyak kekangannya. Itu yang paling kita bimbang. Maksiat ni macam air banjir yang turun daripada gunung yang tinggi. Ni tuan-tuan, dakwah ini benteng ni, tapi dakwah tak nak gerak, banjir tak jalan juga. Jadi maksiat tu makin ngeri kita. Kalau dibincangkan ngeri kita. Jadi tuan-tuan mati Allah, kita doakan Allah segera angkat wabak ini dan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ubatnya. Dan tuan-tuan kita doakan juga tuan agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan diri kita ini umat-umat yang tidak meninggalkan dakwah. Dan mudah-mudahan kita terus berusaha dengan orang tu nak beriman tak beriman itu hal dia dengan Allah Taala. Yang penting kita tetap bergerak dan menyampaikan Islam ini. Biarlah dia maki kita 10 kali pun tetap juga kita gerakkan diri kita. Biarlah kita dimarah orang pun tetap juga dan mati Allah. Dan tuan-tuan doakan juga dan saya yakin di kalangan tuan-tuan yang orang yang mustajab doanya tu ada, doakan saya mudah-mudahan Allah Taala terima saya sebagai orang yang ikhlas sebenarnya dan istiqamah atas jalan perjuangan ini tuan. Mudah-mudahan umur muda ini dihabiskan pada jalannya sepatutnya. Saya muda lagi tuan, belum tua walaupun bukan dah hadir kat kepala kita sini. Tapi rasa yakin muda lagi tuan. Mudah-mudahan doa tuan-tuan Allah mustajab dan ijabahkan. Allah berikan orang muda itu kekuatan. Dan pada orang-orang muda yang ada di hadapan saya, gunakanlah kekuatan itu. Ada orang tak berani, kita orang muda berani tuan. Faham kan? Kalau saya masa meeting-meeting lah tuan-tuan ni, orang-orang lama ni kata, "Wish kami kalau buat gini kan." Kita pun jangan risau tuan, kami orang muda aja. Tuan tak boleh buat, kami boleh buat. Tuan tak berani, kami berani. Tu orang tu kata, bagus orang muda ni. Kalau tak ada orang muda, kami tak berani ni. Kami dah nak rehat-rehat ni. Kita orang muda, jalan tuan. Duit tak ada ni, tak apa, bagi je, kita buat. Mudah-mudahan kita orang muda sama-sama gembing tenaga kita, gerakkan. Na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Allahumma afina fi ibadatina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu